Selamat pagi dan juga salam sejahtera. Okey, untuk kelas hari ini, untuk kelas keusahawanan, kita dah masuk bab yang kedua. Bab yang kedua adalah, tajuk bagi bab kedua adalah jenis-jenis perniagaan. Jadi, perniagaan ada banyak jenis. Yang kamu perlu tahu adalah 5 jenis perniagaan. Yang pertama sekali adalah milikan tunggal. Yang kedua, franchise. Yang ketiga, koperasi. Yang keempat, syarikat berhad. Dan yang kelima, perkongsian. Jadi, kita akan go through one by one dan melihat apakah perbezaan di antara kelima-lima jenis perniagaan ini. Alright. Okey, yang pertama kita tengok milikan tunggal. Milikan tunggal ni yang paling basic sekali. Kamu boleh katakan di mana-mana sahaja kamu boleh nampak perniagaan milikan tunggal. Jadi definisi dia adalah satu kaedah perniagaan yang hanya dimiliki oleh seorang individu sahaja. Perniagaan dikawal sepenuhnya oleh pemilik. Pemilik bertanggungjawab mendapatkan modal perniagaan daripada simpanan sendiri atau pinjaman daripada rakan atau bank. Contoh perniagaan milikan tunggal: Ah Cheng Kedai Runcit, Fatimah Bakery. Maksudnya semua jenis kedai yang ada satu bos sahaja. Itu namanya milikan tunggal. Tak kisahlah apa-apa jenis kedai, apa-apa jenis supermarket, kalau dia ada satu bos, itu dipanggil sebagai milikan tunggal. Okey, jadi macam mana untuk kita mendaftar perniagaan milikan tunggal? Macam mana nak daftar? Yang pertama, kamu perlu mengisi borang carian nama. Okey, dan masa isi borang carian nama ni, kamu boleh pilih nama syarikat kamu. Dan nama syarikat kamu tak bolehlah sama dengan mana-mana nama syarikat yang ada dekat dalam Malaysia ni. Alright. Seterusnya, anda mengisi borang A. Isi sahajalah maklumat kat borang A tu. Okey, kemudian menyerahkan borang di kaunter pendaftaran perniagaan. Okey, yang ini sekarang kita dah tak perlu pergi ke kaunter. Kamu hanya perlu daftar secara online sahaja. Tak perlu pergi ke kaunter, kita mohon secara online sahaja. Okey, seterusnya mendapatkan borang D setelah pendaftaran diluluskan. Okey, borang D adalah sijil perakuan pendaftaran perniagaan. Perlu pamerkan di permis perniagaan. Perlu diperbaharui setelah tamat tempoh. Okey, jadi cikgu akan tunjuk macam mana kamu nak pergi daftar perniagaan. Okey, contoh kamu ada satu company, kemudian type SSM. Okay, kamu type saja SSM. SSM tu adalah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jadi kamu pergi ke portal SSM, kamu pergi kepada corporate portal dan starting sole partnership, and then kamu boleh tengok dekat sini. Dekat sini kamu boleh daftar secara online sahaja. Tak perlu kamu print borang tu, semua secara online, submit secara online. Kemudian kamu boleh bayar yuran dia. Okey, nama sendiri, nama trend, RM60 saja setahun. Okey, apa kelebihan apabila kamu daftar secara online ni? Okey, apa kelebihan kalau kamu daftar syarikat? Okey, semasa berlakunya pandemik, kerajaan telah memberikan kepada semua syarikat-syarikat tunggal yang berdaftar bantuan sebanyak RM3,000. Okey, contohlah kamu ada bakery, kemudian kamu home bakery sahaja, tapi kamu tak daftar, kamu buat kek di rumah tapi kamu tak daftar syarikat. Apabila kamu tak daftar syarikat, semasa kerajaan umumkan sebarang bantuan untuk peniaga-peniaga kecil, kamu tak layak untuk mohon. Kenapa? Sebab kamu tak daftar syarikat. Apabila kamu daftar syarikat kamu layak untuk memohon sebarang jenis bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan. Seperti contoh baru-baru ini, semua syarikat-syarikat kecil ataupun bengkel kecil di tepi rumah, kalau kamu daftar syarikat kamu akan dapat bantuan RM3,000 dengan bayar RM30 saja setahun. Tak mahal Cikgu galakkan kalau kamu ada buka company kecil, kamu daftarlah syarikat. Sebab apabila kamu daftar syarikat, kamu ada kelebihan.
terutamanya bila berlaku sesuatu disaster lah, berlaku satu perkara yang tak diingini, kamu boleh memohon bantuan kerajaan. Alright. Okey, kelebihan dan kekurangan perniagaan milikkan tunggal. Kita tengok kelebihan dahulu. Okey, kelebihan dia modal kecil, mudah ditubuhkan, mudah diurus, bebas menguruskan perniagaan, beban cukai yang rendah, pemilik membayar cukai pendapatan bersorangan. Okey, sebab dia adalah syarikat persendirian, jadi semua kos dia adalah lebih kecil. Okey, kekurangannya adalah diuruskan secara bersorangan, sukar untuk berkembang, pemilik menanggung semua beban kerja, perniagaan tidak berterusan, sukar berkongsi kepakaran, pemilik menanggung liability sepenuhnya. Okey, contohnya apabila kamu ada satu bengkel, kamu seorang sahaja yang dia punya bos, dan apa-apa berlaku dekat kamu, bengkel kamu boleh beroperasi tak? Okey, semestinya tidak boleh beroperasi. Okey, seterusnya syarikat perkongsian. Okey, merupakan satu definisinya adalah merupakan satu kaedah perniagaan kerjasama antara dua atau lebih individu untuk menjalankan perniagaan bersama berdasarkan syarat-syarat yang telah dipersetujui bersama. Maksudnya ini kamu cari partnership lah dengan kawan-kawan kamu ataupun dengan saudara mara kamu deal partnership. Okey, contohnya kalau kamu nampak sebarang kedai-kedai, klinik ataupun apa-apa sajalah yang dia ada tulis klinik pergigian, contoh ni klinik pergigian TMK. Jadi maksudnya ada dua ownership ada dua pemilik kepada klinik ni. Okey, jadi macam mana kamu nak daftar perniagaan perkongsian? Okey, proses pendaftaran perniagaan perkongsian adalah sama sahaja seperti perniagaan tunggal, cuma masa isi borang tu kamu letak dua nama pemilik. Okey, kemudian kamu kena sekalikan juga dengan surat ikatan perkongsian. Okey, surat ikatan perkongsian ni pun boleh kamu dapatkan daripada SSM. Okey, dan surat ikatan perkongsian ni kamu perlu buat supaya tiada salah faham lah berlaku dengan antara kamu dengan partner kamu tu. Okey, antara kandungan surat perkongsian adalah nama setiap rakan kongsi dan jumlah modal yang disumbangkan. Contohnya kita ada nama Brandon dengan Azrin, Cikgu Azrin dengan Brandon. Jadi Cikgu Azrin untuk mulakan satu bengkel, Cikgu Azrin kita perlukan modal sebanyak 100,000. Jadi Cikgu Azrin telah menyumbang sebanyak 80,000 dan Brandon menyumbangkan sebanyak 20,000. Jadi itu kena nyatakan. Maksudnya cikgu mempunyai milikan ke atas syarikat tersebut sebanyak 80%. Dan sebarang keuntungan daripada syarikat tersebut, cikgu boleh dapat 80%, manakala Brandon hanya dapat keuntungan sebanyak 20%. Itu beza dia. Kalau milik tunggal tu, kamu untung, kamu makan seorang. Kalau perkongsian, kamu untung, kamu perlu kongsi dengan kamu punya partner. Okey, kemudian nyatakan kuasa dan tanggungjawab setiap rakan kongsi. Cara pembahagian untung rugi. Okey, tempoh penguat kuasa perkongsian dan gaji rakan kongsi. Ini nanti kita akan go through lah satu-satu. Okey, kadar faedah atas pinjaman yang disumbangkan oleh rakan kongsi. Kelebihan dan kekurangan perniagaan perkongsian. Okey, kita tengok kelebihan dahulu. Kelebihan, penubuhan perniagaan mudah dan murah. Dapat berkongsi kemahiran dan kepakaran. Kerugian dapat dikongsi bersama. Modal lebih besar kerana modal dapat dikumpul bersama. Cukai lebih rendah kerana cukai individu sahaja perlu dibayar. Mudah ditubuhkan kerana tidak banyak peraturan dan dokumentasi. Kekurangannya, liability akan kongsi yang terhad. Liability maksudnya konsep liability terbagi kepada dua. Liability terhad. Okey, terhad maksudnya tanggungan pemilik perniagaan terhad modal yang dilaburkan dalam perniagaan sahaja, iaitu pemilik hanya kehilangan modal yang dilaburkan sahaja, tidak melibatkan sebarang aset peribadi. Okey,
Liability tidak terhad, tanggungan pemilik tidak terhad kepada modal sahaja. Ia melibatkan aset peradi untuk menjelaskan liability perniagaan. Okey, contohlah liability terhad. Okey, liability terhad. Kamu beli saham ASB. ASB bankrupt. Apabila ASB bankrupt, kamu perlu tanggung tak hutang ASB? Kamu tak perlu tanggung, kamu dah selamat. Okey. Tapi kalau liability tidak terhad ni, contoh kamu ada company yang kamu buat dengan partner kamu. Okey. Dan apabila untuk memulakan company, kamu telah membuat pinjaman daripada bank. And then setelah beberapa tahun, company kamu tu tak berjaya dan telah diisytiharkan bankrupt. Apabila bankrupt, liability yang tidak terhad ni, maksudnya bank, disebabkan syarikat kamu bankrupt, bank tu boleh ambil semua harta-harta kamu sebagai ganti rugi kepada kebankruptan kamu tu. Alright. Bankrupt ni maksudnya apabila kamu tak mampu untuk membayar hutang dan bank akan isytiharkan syarikat kamu bankrupt. Jadi bila kamu bankrupt, kamu punya kereta, tanah, rumah semua akan diambil oleh bank. Itu maksudnya liability tidak terhad. Hayat perniagaan tidak berciri hayat yang berterusan. Ini samalah macam tunggal tadi. Kemungkinan berlaku perselisihan faham, keuntungan perniagaan terpaksa dikongsi, perlu mendapat persetujuan rakan kongsi lain untuk menarik diri dan sukar untuk mendapatkan balik modal. Okey. Kelebihan secara partner ni, apabila berlaku masalah, contoh kalau kamu bengkel lah biasanya, sebab kamu ni student bengkel kan, apabila berlaku masalah kamu tak boleh selesaikan, kamu boleh tanya kawan kamu boleh fikir sama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kamu start persendirian, apabila berlaku masalah sesuatu, kamu tak ada siapa-siapa yang kamu boleh refer. Jadi itu akan membuatkan perjalanan kerja kamu terganggu. Okey, ni syarikat berhad. Syarikat berhad ni apabila syarikat kamu dah semakin solid atau company kamu dah semakin solid, okey, jadi bolehlah daftar dengan syarikat berhad. Okey. Definisinya adalah merupakan satu kaedah perniagaan yang didaftar secara sah dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Syarikat berhad tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965 dan akta terkini iaitu Akta Syarikat 2016. Keanggotaannya terdiri daripada ahli lembaga pengarah, pemegang saham. Contoh syarikat berhad, inilah FACC Engineering, Sdn Berhad Canon Marketing, TNB. Okey, tengok balik tadi. Okey, jadi untuk adanya syarikat berhad ni, dia merupakan satu badan organisasi yang lebih besar. Maksudnya dia ada pemegang saham, ada ahli lembaga pengarah. Okey, proses pendaftaran syarikat berhad, mengisi borang 13A, sama juga isi di webpage SSM tadi. Okey, menyerah borang permohonan. Yuran pendaftaran pun sama, masih RM30. Kemudian ada borang-borang yang kamu perlu isilah. 6, borang 48A dengan 48F. Kamu boleh rujuk di laman sesawang SSM tu. Okey. Kemudian kalau yang milikkan tunggal dengan partnership tadi sekejap saja, tapi untuk syarikat berhad ni perlu ambil masa 3 bulan. Okey. Kemudian menghantar penubuhan syarikat. And then berserta duit stamp kemudian mendapatkan borang 9A. And then barulah selesai kamu punya, ada 5 step untuk wujudkan syarikat berhad ni. Yang pertama, jenis syarikat berhad ada 2. Yang pertama adalah sendirian berhad, yang kedua adalah awam berhad. Kalau sendirian berhad ni company swasta lah. Kalau awam berhad ni dia lebih kepada company yang dia swasta tapi dia berkait dengan, dia ada juga part government seperti TNB, Sarawak Energy, Sesco, Sarawak Energy, Sesco, Laku, Air Sarawak, and then apa lagi? TM. Itu adalah contoh-contoh syarikat awam lah. Kat Sdn Berhad, pemilik dia boleh terdiri daripada 2 orang, minimum 2 orang dan maksimum 50 orang. Dan modal diperolehi daripada penjualan share kepada ahli syarikat. Share ni dia punya saham lah. Maksudnya company tu dah ada saham.
Pengurusan dijalankan oleh lembaga pengarah. Okay, kita ada lembaga pengarah yang dilantik oleh pemegang share. Perundangan, kita ikut Akta Syarikat 2016. Liability adalah terhad, tidak melibatkan hal peribadi. Maksudnya kalau salah seorang pemilik mati, syarikat masih boleh lagi berjalan, sebab syarikat tu ada banyak pemilik dan agihan untung rugi dia diberikan dalam bentuk dividen lah. Contohnya macam ASB, yang paling jelas lah ASB, tabung haji, dia memberikan dividen setiap tahun. Okey. Cukai. Okey, ahli perlu membayar 2 cukai. Okey, ingat pertama, ahli kena bayar cukai persendirian dan juga cukai syarikat. Cukai persendirian kecil, cukai syarikat tu yang besar. Alright, kelebihan. Tengok kelebihan dia. Kelebihan mudah ditubuhkan. Okey, maklumat penyerta kewangan dirahsiakan. Liability adalah terhad. Hayat perniagaan yang lebih panjang dan terjamin. Mempunyai sumber modal yang lebih besar berbanding milikan tunggal. Okey, maksudnya kalau syarikat sendirian berhad ni, dia susah nak bankrupt sebab dia ada ramai pemegang saham yang boleh support dia. Maksudnya dia syarikat yang besar, ada ramai yang akan support dia jika berlaku apa-apa sebarang kerugian lah. Okey. Dan dia juga ada kekurangan dia. Okey, kekurangan dia sumber modal yang lebih terhad berbanding syarikat awam berhad. Okey. Contoh syarikat awam berhad seperti Laku, Air Sarawak dan juga Sarawak Energy. Kamu rasa Laku boleh bankrupt tak? Sarawak Energy boleh bankrupt tak? Kalau bankrupt Laku, confirm rumah kamu takkan dapat air. Kalau Sesco bankrupt, rumah kamu takkan ada elektrik. Itu beza dia antara syarikat sendirian berhad dengan awam berhad. Okey, tidak boleh dipindah milik share secara bebas, perlu persetujuan pemegang share yang lain. Sebilangan sahaja pemegang share yang berpeluang menguruskan syarikat. Okey, penyelewengan mudah berlaku. Itu tidaklah mudah berlaku, susah berlaku. Sebab kalau kamu buat penyelewengan, kamu akan masuk mahkamah dan kamu boleh masuk penjara. Okey, jangan main-main Okey, dikenakan cukai syarikat yang kadar lebih tinggi. Ingat kalau syarikat sendirian berhad, dia ada 2 cukai. Cukai persendirian kecil, cukai syarikat tu yang mahal. Okey, proses pembayaran yang lebih rumit berbanding milikan tunggal ataupun perkongsian. Okey, syarikat awam berhad. Okey, kita tengok dulu. Pemilik, modal, pengurusan, perundangan, liability, agihan untung rugi, cukai. Okey, pemilik bilingan maksimum tak ada. Minimum 2 orang, bilingan maksimum tak ada. Maksudnya ramai pemilik syarikat awam berhad ni. Okey, syarikat awam berhad ni kamu boleh beli dia punya saham. Contoh macam ASB lah, kamu boleh beli dia punya saham, betul kan? Okey, dan modal diperolehi daripada penjualan share kepada orang ramai. Orang awam macam kita ni pun boleh beli. Kalau syarikat berhad, penjualan share mestilah dipersetujui oleh pemegang share. Kalau awam, siapa-siapa je boleh beli bila-bila masa sahaja, tak perlu kelulusan siapa-siapa. Okey, pengurusan dijalankan oleh lembaga pengarah yang dipilih oleh pemegang share dalam syarikat agung. Okey, Akta Syarikat 2016 sama, liability terhad, tidak melibatkan hal peribadi. Dan kalau syarikat tu bankrupt, kita pun tak rugi banyaklah. Okey, agihan untung rugi kita mengikut pengiraan dividen dan juga cukai. Okey, kita tengok kelebihan dia. Kelebihan, sumber modal yang besar, sebab semua rakyat Malaysia ni boleh menyumbang untuk membentuk syarikat tu. Jadi modal dia sangat besar. Okey, liability pemegang share terhad jika syarikat muflis. Okey, pemegang share hanya rugi setakat modal yang dilabur. Contoh kalau kita letak dalam ASB 2,000, kita rugi 2,000 lah. Tapi itu yang cikgu cakap, jangka hayat dia untuk syarikat awam berhad ni, cikgu boleh katakan takkan bankrupt. Mustahil ASB akan bankrupt. Mustahil Sesco ataupun Laku tu akan bankrupt. Mustahil TM akan bankrupt. Okey, jadi kalau nak beli saham syarikat-syarikat awam berhad ni, memang cikgu rasa tak ada risiko kerugian. Okey, syarikat melantik golongan profesional. Pemegang share bebas menjual share bila-bila masa sahaja. Contoh, kalau kamu beli saham ASB,
Hari ni, esok kamu nak jual pun dah boleh dah. Compare dengan syarikat berhad. Syarikat berhad yang swasta, kamu beli hari ni, kamu ada settle down. Kamu kena tunggu 30 hari, kemudian baru boleh jual semula. Dan untuk jual tu pun, kamu perlu persetujuan daripada ahli-ahli lain. Okey, seterusnya dapat menikmati ekonomi bidangan kerana menjalankan perniagaan secara besar-besaran. Kekurangan dia perlu mengumumkan penyata kewangan setiap tahun. Kalau kamu tengok pada bulan 1 atau bulan 2, ASB, Tabung Haji, Sesko semua akan melaporkan dia punya penyata keuntungan. Okey. Seterusnya, perubahan syarikat rumit dan mahal sebab dia melibatkan banyak level. Kita ada pengarah, kita ada pemilik CEO yang ramai. Jadi untuk menguruskan sebuah organisasi yang besar ni, dia adalah lebih susah berbanding menguruskan syarikat berhad yang swasta tu, sebab dia company dia lebih kecil. Okey, cukai dia memang tinggi. Cukai dia dikenakan oleh kerajaan Malaysia memang tinggi. Bukan kerajaan Malaysia saja, mana-mana kerajaan dekat dalam dunia ni memang mengenakan cukai. Kalau tiada cukai, negara tak boleh beroperasi. Okey, proses pembubaran yang rumit, memang tak akan terbubar. Biasanya kalau awam berhad ni, dia tak akan terbubar. Dia akan ada sehinggalah sampai negara, kecuali dia terbubar apabila negara bankrupt. Contoh Malaysia bankrupt, mungkin TNB tu boleh terbubar. Kalau Sarawak bankrupt, mungkin Laku atau Sesko tu yang boleh terbubar. Okey, seterusnya koperasi. Kita kat Kevin Miri pun ada koperasi. Kalau yang kamu bayar yuran koperasi tu. Okey, definisinya, sebuah organisasi perniagaan ditubuhkan yang matlamatnya ialah untuk meningkatkan kepentingan ekonomi anggota-anggota mengikut prinsip-prinsip koperasi. Jadi koperasi selain daripada Kevin Miri, koperasi di luar pun ada. Kalau kamu berani join, kamu join lah. Okey, untuk menubuhkan koperasi, pertama sekali kena berhubung dengan Suruhanjaya Koperasi di kawasan masing-masing. Contohnya koperasi sekolah. Kalau koperasi KV, dia perlu berhubung dengan Kowamas. Okey, dan dekat situlah Kowamas akan bagi tahu apa yang perlu disediakan untuk menubuhkan koperasi. Inilah contoh-contoh koperasi yang ada dekat dalam Malaysia. Koperasi Gemilang Malaysia, KKMB, Ukwah, Koperasi Ukwah Malaysia, ataupun Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia, Suruhan Koperasi Malaysia, Kedai Koop 1 Malaysia. Dulu ada Kedai Koop 1 Malaysia, sekarang pastilah ada lagi ke tak. Dan kalau di Miri ni, koperasi yang ada Ikhwan. Kedai Ikhwan tahu tak? Bagi yang Muslim, biasanya mereka beli roti di kedai Ikhwan dan beli ayam di kedai Ikhwan Butchery. Itu bukan salah satu contoh koperasi lah. Yang lain cikgu tak pasti ada ke tak koperasi. Biasanya kalau koperasi, dia ada tulis lah dekat situ koperasi apa-apa. Koperasi Gemilang Malaysia, Koperasi Ukwah Malaysia, macam tu lah. Dia ada tulis koperasi di depan nama syarikat tu. Okey, macam mana nak menubuhkan koperasi ni? Pertama sekali, menghubungi SKM. Compare dengan syarikat yang 3 yang kita dah belajar tadi tu, semua tu boleh apply online. Okey, maksudnya bila apply online, kamu terus berhubung dengan SSM center punya. Tapi untuk koperasi, kamu perlu berhubung dengan tempat tu. Contoh kalau SKM, kamu perlu menghubungi SKM di kawasan Miri ataupun SKM Sarawak. Okey, mengemukakan permohonan. Apabila bualan permohonan boleh lengkap, kamu hantarlah kepada SKM. Okey, kemudian membentuk sebuah jabatan kuasa penaja. Okey, maksudnya nak bentuk satu koperasi tu, kamu ada penaja. Kalau koperasi sekolah, penajanya terdiri daripada pelajar, ibu bapa dan juga guru. Sebab tu kita panggil dia koperasi PIBG, Koperasi Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Itu adalah pemilik penaja-penaja kepada koperasi itu. Kalau kamu nak tahu, koperasi Miri memang akan memberi dividen. Tak tahulah kalau kamu ingat ke tak, setiap tahun koperasi akan bagi
dividen kepada setiap ahli-ahli. Dividen tu adalah merupakan keuntungan. Okey, bagi atlet-atlet yang mewakili sekolah ataupun pelajar-pelajar yang buat program, semasa kamu travel atau mewakili sekolah melaksanakan program, biasanya program kamu tu disponsor oleh koperasi sekolah. Okey, mengadakan mesyuarat agung permulaan. Okey, setelah selesai penerangan, jawatan kuasa penaja hendaklah menetapkan satu tarikh bagi mengadakan mesyuarat agung permulaan koperasi. Jadi itulah cara untuk tubuhkan koperasi. Koperasi, kamu perlu menghubungi SKM di daerah Miri ataupun SKM Sarawak. Berbanding dengan syarikat sendirian berhad, syarikat berhad, syarikat persendirian ataupun syarikat perkongsian, kamu perlu berhubung dengan SSM. Okey, fungsi jawatan penaja. Okey, mengenal pasti aktiviti utama keperluan bersama anggota, menyediakan undang-undang kecil, menyediakan aturan kegiatan, mendaftarkan bakal anggota. Jawatan kuasa penaja hendaklah memastikan 50 telah didaftarkan untuk menjadi anggota. Untuk adanya wujudnya satu koperasi ni, sekurang-kurangnya kita perlu ada 50 orang. Okey, permohonan untuk mendaftarkan koperasi. Pertama, kamu kena ada borang permohonan pendaftaran koperasi, undang-undang kecil koperasi dan juga minit mesyuarat agung permulaan. Okey, ini kamu tak perlu tahu sangatlah sebab mungkin kamu tak akan berurusan lah dengan koperasi ni, kecuali kalau kamu betul-betul nak masuk bidang koperasi ni, kamu perlu tahulah. Okey, kelebihan dia, kelebihan menjaga kepentingan ahli, bukan mencari keuntungan semata-mata, mewujudkan kerjasama, tolong-menolong antara satu sama lain, liability terhad, wujud secara berterusan, tiada cukai. Ingat tiada cukai dan ditadbir secara demokrasi. Maksudnya kamu boleh undi siapa yang akan jadi pengerusi. Okey. Kekurangannya, kepulangan modal rendah. Sebab tu kalau kamu dapat dividen daripada koperasi Miri, kamu dapat dividen ni sikit je, berapa ringgit je kamu dapat kan. Okey. Pemilikan share terhad, laporan kewangan perlu dibuat oleh juru audit luar atau tauliah. Share tidak boleh dipindah milik. Pemilikan share terhad, setiap ahli hanya boleh memiliki maksimum 20% share sahaja. Kalau contohlah, sebab tu kalau koperasi Miri, dia hanya boleh kutip yuran koperasi itu sikit saja. Dia tak boleh kutip yuran banyak daripada seseorang. Sebab maksimum hanya 20% sahaja. Dan kalau biasanya kalau setiap orang dalam RM50, sikit sahaja sikit saja, tak sampai pun dalam 1%. Okey. Okey, seterusnya franchise. Franchise ni cikgu tak payah ceritalah, kamu semua tahu franchise. Kita ada McD, kita ada KFC, kita ada Subway, kita ada Sugar Bun. Itu adalah franchise. Jadi definisi dia adalah kaedah perniagaan barang atau perkhidmatan yang mana sebuah syarikat memberi hak pada syarikat lain untuk mengeluarkan barang tersebut. Okey, maksudnya kita ada Subway Malaysia, dia beri license kepada owner Subway Miri untuk wujudkan satu franchise. Tapi dia ada syarat dia. Okey, ni contoh-contoh dia. Nanti kita akan go kepada syarat dia. Okey, ni contoh-contoh franchise. Okey, kelebihan dia adalah, okey, kalau kamu nak wujudkan satu franchise, dia dah memiliki satu sistem. Kamu tak perlu pening-pening dah fikir untuk wujudkan satu sistem, sebab sistem tu dah memang ada. Tinggal kamu nak wujudkan kedai dan running sahaja bisnes tu. Reka bentuk pun dah ada. Pernah kamu nampak tak simbol KFC yang berbeza-beza ataupun simbol Subway yang berbeza-beza? Tak pernah. Jadi semua dah disediakan. Sokongan pun ada. Okey, jenama terkenal, semua orang kenal KFC, semua orang kenal Subway, semua orang kenal McD. Ekonomi bidangan daripada sudut pembelian bekalan dan promosi, tidak perlu banyak pengalaman dalam perniagaan. Maksudnya kalau siapa-siapa saja nak buka satu franchise ni, kamu hanya perlu mohon saja. Mohon, dan bila franchise tu dah ada, sistem semua dah ada, tinggal kamu nak follow saja. Tiap-tiap bulan kamu boleh ambil untung.
Jadi senang ke tak nak buka franchise ni? Okey, nak buka franchise ni kena ada modal yang besar. Paling-paling sikit pun RM200,000 RM200,000 paling-paling sikit untuk ada satu, untuk wujudkan satu franchise ni. Okey, kekurangan perlu mengawal kualiti barang. Okey, maksudnya nanti kalau kamu perasan, contohlah franchise McD, setiap bulan dia akan ada pemantau. Pemantau tu dia akan memantau adakah pengurus franchise McD Miri ni menggunakan spesifikasi barang yang betul untuk bahan-bahan McD. Jika dia tak menggunakan barang yang kualiti yang tepat, kemungkinan lesen dia boleh ditarik oleh franchise asal. Okey, oleh McD itu sendiri. Okey. Produk terhad, kepada produk terhad kamu tak boleh berniaga sebarang-sebarang dekat McD. Kamu tak boleh berniaga produk selain daripada produk McD. Tak boleh majukan perniagaan, tapi kamu boleh untung besar ya. Walaupun tak boleh majukan perniagaan, sebagai franchise yang dah ada nama, biasanya untung dia memang besar, terikat dengan perjanjian. Ni yang cikgu cakap tadi. Perlu membayar yuran yang tinggi. Kena bayar yuran yang tinggi untuk dapatkan franchise tu. Perlu memberi komitmen sepenuhnya. Kamu tak boleh ada franchise McD kemudian ada franchise KFC, tak boleh. Kamu perlu ada franchise McD sahaja. Kamu tak boleh ada dua franchise ya. Unless kalau franchise yang kedua tu kamu punya didaftarkan atas nama isteri kamu ataupun kamu punya adik-beradik kamu, itu boleh. Alright. Okey, kita tengok perbezaan dia. Okey. Jadi ini secara kasarnya perbezaan dia adalah, yang pertama milikan tunggal. Kita tengok dari segi milikan. Milikan tunggal seorang. Perkongsian 2 hingga 20 orang. Syarikat berhad 2 hingga 50. Syarikat awam berhad 2 sehingga berjuta-juta orang. Tak terhad. Koperasi minimum 50 orang sehinggalah beberapa orang. Tidak terhad. Okey, kita tengok dari segi modal dia pula. Okey, dari segi modal, untuk milikan tunggal pakai duit sendiri, perkongsian pakai duit sendiri, syarikat berhad kita kumpul duit daripada rakan kongsi, syarikat awam berhad kumpul duit daripada orang awam. Okey, dan koperasi kumpul duit daripada ahli-ahli koperasi dan juga boleh dapat daripada sumbangan kerajaan. Okey, untuk penubuhan milikan tunggal pergi dengan SSM, perkongsian SSM, syarikat berhad SSM, syarikat awam berhad pun dengan SSM. Yang koperasi ni rumit sikit sebab kamu kena rujuk dengan SSM di Miri ataupun di Sarawak. Okey, yang lain syarikat awam berhad, sendian berhad, perkongsian milikan tunggal semua berhubung dengan SSM center terus. Okey, pengurusan syarikat tunggal sendiri urus. Kalau perkongsian kamu urus sama-sama dengan rakan kongsi. Kalau syarikat berhad, lembaga pengarah akan urus. Syarikat awam berhad, lembaga pengarah juga akan mengurus. Koperasi, lembaga pengarah juga akan urus. Okey, liability tidak terhad. Untuk milikan tunggal dan perkongsian tidak terhad. Okey, syarikat sendian berhad terhad kepada nilai pelaburan share saja. Okey, syarikat awam berhad terhad kepada nilai pelaburan share. Maksudnya berapa yang kamu invest, itulah kamu punya liability. Okey, kamu tak boleh ada liability yang maksimum lah. Okey, kalau koperasi terhad kepada jumlah caruman. Okey, kalau cukai, untuk milikan tunggal cukai persendirian, untuk perkongsian cukai persendirian juga. Kalau syarikat berhad cukai lebih tinggi sebab dia cukai syarikat. Okey, syarikat awam berhad pun cukai lebih tinggi. Kalau koperasi tak perlu cukai. Okey, itu saja. Jadi apakah jenis perniagaan yang anda inginkan? Jadi kamu fikirlah, kamu nak jenis perniagaan yang macam mana. Okey, pertama sekali sebelum mulakan perniagaan, pastikan ada pengalaman. Okey, bekerja dulu dengan mana-mana syarikat, kumpul pengalaman selama 5 tahun sekurang-kurangnya, and then barulah nak buka company sendiri. Jangan grad daripada KV terus nak buka company. Okey, cikgu tak cadangkan cara tu. Okey. Seterusnya, adakah entiti perniagaan tersebut adalah milik sepenuhnya? Ingat kalau kamu buka bengkel sendiri,
kamu punya sendirilah. Kalau kamu kongsi dengan rakan kongsi, bahagi dua lah baik-baik. Okey. Okey, jadi itu saja